قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم Allah. Hari ini kita akan masuk kepada perbincangan yang agak mendalam, iaitu saya faham ada yang mungkin juga bertanya tentang nota Sahih Bukhari ini. Mohon jasa baik saudara Irfan mungkin untuk kongsikan nota ni. Sebelum tu slide saya ni boleh nampak ke? Puan boleh nampak ke? Boleh. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan. Okey. Hari ini kita akan bincangkan tentang metodologi Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Cumanya saya jelaskan kepada tuan-puan tentang kesukaran sedikit. Ini pada pandangan saya lah. Kesukaran yang saya maksudkan dekat sini adalah yang berdasarkan makluman yang saya terima bahawa di dalam kelas ini ada dua kategori juga yang mendengarnya. Yang pertama adalah golongan yang memang telah mempunyai latar belakang dari aspek pengajian agama ataupun pengajian Islam, iaitu golongan-golongan ustaz-ustazah pun ada juga di dalam ini yang mempunyai latar belakang bahasa Arab, yang boleh menguasai bahasa Arab dan sebagainya. Manakala golongan yang kedua ada juga pelajar-pelajar yang ada di dalam ini yang tidak mempunyai latar belakang bahasa Arab ataupun pengajian Islam. Jadi kat sini kita akan dapati akan ada dua part of audience, ada audience yang berbeza, ada yang ada background bahasa Arab, ada yang tidak ada background bahasa Arab. Jadi mungkin ada beberapa istilah yang kalau tuan-puan perasan ataupun tidak fahami, maka boleh terus message ataupun nak tanya pun, kalau mikrofon tu boleh on lah. Saya rasa tak jadi masalah, hands on, di mana kita open saja sesi perbincangan kita pada hari ini. Kita akan tengok ataupun masuk kepada kitab Sahih Bukhari dahulu, tapi macam biasa saya bahagikan pembentangan kita pada hari ini kepada dua bahagian. Iaitu bahagian yang pertama adalah bahagian mengenai tentang latar belakang Al-Imam Bukhari itu sendiri. Kemudian latar yang keduanya adalah mengenai tentang kitab beliau, iaitu kitab Sahih Bukhari. Baik, yang pertama ni adalah mengenai latar belakang, dan saya juga terus terang nak cakap pagi ni bahawa masa mungkin kita akan ada agak terhad kerana kita bentangkan 4 kitab pada hari ini. Jadi mana yang kita sempat bincangkan, kita akan bincangkan. Dan yang macam mana yang disebutkan oleh saudara Irfan tadi, bahawa akan ada kelas susulan secara percuma, sebab kita dah sebut Sunan Sittah, tapi kita bentang hari ini hanya arba'ah, iaitu hanya 4 sahaja. Jadi baki itu akan dibentang bersama dengan kitab yang lain juga. Mungkin juga kita akan bentang termasuklah kitab Muwatta' Imam Malik ataupun Musnad Imam Ahmad bin Hanbal punya. Yang ni kita akan jelaskan dalam sesi akan datang insya-Allah. Manakala yang hari ini kita akan masuk tentang Al-Imam Bukhari, yang dari aspek latar belakangnya macam tuan-puan boleh perhatikan di sini, yang mana nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah, ataupun ada yang kata Bazdizbah, ataupun ada yang kata Buzdizbah, macam-macam. Yang ini adalah yang disandarkan kepada keturunan beliau yang berasal daripada belah-belah Bukhara ataupun belah-belah Parsi itu sendiri, yang mana sebahagiannya berpandangan keturunan beliau pernah menganut fahaman Majusi itu sendiri. Ada yang berpandangan sedemikian. Yang ini terbahagi kepada dua. Sebahagiannya menyatakan jalur Al-Imam Bukhari ini adalah memang jalur ataupun asal usul nasabnya berasal daripada bangsa Arab. Ada yang berpandangan sebenarnya beliau bukanlah orang yang berbangsa Arab, tetapi orang yang telah memeluk Islam. Itu pandangan yang dinyatakan mengenai tentang latar belakang beliau. Dan apa yang menarik juga sebenarnya adalah ayah beliau adalah seorang yang hebat juga, iaitu seorang ayah yang pernah belajar dengan Imam Malik. Yang ni yang direkodkan oleh Al-Imam Zahabi, yang menyatakan bahawa Al-Imam Bukhari sendiri berkata, Sami'a Abi min Malik bin Anas, wara'a Hamad ibn Zaid, wasafaha ibn Mubarak bikiltal yadai. Imam Bukhari sendiri cerita, dia kata, ayah aku memang pernah mendengar hadis daripada Al-Imam Malik dan pernah bertemu ataupun berjumpa dengan Hamad ibn Zaid dan pernah bersalam dengan dua tangannya kepada Abdullah ibn Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni bukan orang yang calang-calang, maknanya dia adalah tokoh hadis juga pada zaman dia. Dia pernah mengarang kitab-kitab yang hebat ataupun kitab-kitab yang terkemuka. Kalau tuan-puan biasa dengar tentang Matan Arba'in hadis 40, sebenarnya antara yang terawal menulis tentang kitab hadis 40 adalah Al-Imam Ibn Mubarak, iaitu Abdullah bin Mubarak.
Jadi ayah Al-Imam Bukhari sendiri adalah orang yang sangat concern dalam pengajian hadis. Nanti kita akan tengok bagaimana sebenarnya ayah yang baik itu dia membentuk kepada generasi yang baik. Anak ni juga akan menjadi tokoh yang hebat hasil daripada didikan ayahnya itu sendiri. Baik, yang ni kemudian kita tengok tentang bagaimana dia dicampakkan rasa mencintai hadis. Ketika ditanya mengenai tentang permulaan rasa seronok untuk mempelajari hadis ni, Al-Imam Bukhari menceritakan bahawa ia datang rasa seronok untuk belajar hadis ni pada usia dia berusia 10 tahun. Yang ni yang juga direkodkan oleh Al-Imam Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Yang ditanya kepada beliau, dia kata, kaifa kana badu amrika? Bagaimana kau bermula urusan kau dalam mempelajari hadis, mencintai hadis dan sebagainya ni? Lalu Al-Imam Bukhari kata, ulhimtu hifzal hadis wa ana fil kuttab. Aku ni diilhamkan untuk mempelajari hadis ketika mana aku masih kutab ni sebenarnya sekolah-sekolah diorang di kawasan di penempatan diorang kutab ni sekolah-sekolah rendah ataupun sekolah-sekolah diorang lah. Lalu orang tanya kepada dia, faqultu kam kana sinnuka, umur kau waktu tu berapa? Lalu dia kata 10 sinin ataupun 10 sinin, iaitu dalam usianya lebih kurang 10 tahun dicampakkan rasa seronok. Ulhimtu, maknanya aku diilhamkan untuk menghafal hadis dalam usia yang kecil sedemikian. Okey, saya tak perasan mesejnya, saya cuba besarkan slide takut ada yang tak nampak. Okey, boleh nampak Okey, saya dah besarkan slide ni yang dia diilhamkan untuk mempelajari hadis dalam usianya yang sangat kecil. Sekejap saya tutup. Okey. Yang Al-Imam Bukhari mengatakan bahawa dia diilhamkan rasa seronok untuk mempelajari hadis tu ketika usianya 10 tahun. Kemudian bermula usia yang maknanya selepas daripada itu, beliau mula mengikuti pengajian daripada Syekh Ad-Dakhili, kemudian menghafaz kitab Al-Imam Ibn Mubarak yang kita ceritakan dah tu tadi. Begitu juga dengan kitab Al-Imam Waqi'. Yang Waqi' ni adalah satu zaman juga dengan Al-Imam Ibn Mubarak. Orang hebat juga. Dan bermula daripada sejak dia dibawa untuk pergi haji bersama dengan ibunya, kemudian ibunya tinggalkan dia untuk mengembara mencari hadis, dan sejak daripada itu ketika usia belasan tahun, 16 tahun, dia telah mula mengkaji dan mencari hadis. Ada riwayat juga yang disebutkan oleh Al-Imam Zahabi di dalam kitab Syiar A'lam Nubala tadi, menceritakan bagaimana Al-Imam Bukhari ni pada asalnya adalah seorang kanak-kanak yang buta ataupun mempunyai masalah penglihatan. Kemudian Allah Ta'ala pulangkan semula ataupun diberikan penglihatan, maknanya sembuh balik. Maknanya matanya tu yang asalnya tidak berapa baik ataupun memang buta, kemudian disembuhkan setelah daripada ibunya bermimpi, berjumpa dengan Nabi Ibrahim dan sebagainya. Wallahu a'lam, yang ni direkodkan, cuma saya tak hurai sangat mengenai tentang perkara ini dan saya tidak teliti sangat. Cuma kalau kita nak tengok kat sini, Al-Imam Bukhari mula berguru ataupun mula menghafaz hadis dalam usianya yang kecil, kemudian mula diberikan sokongan. Tengok tadi kalau kita tengok tadi, ayahnya sendiri adalah seorang yang pernah belajar ataupun mendengar hadis daripada Al-Imam Malik, kemudian juga ayahnya pernah bersalaman dengan Abdullah bin Mubarak, kemudian juga ibunya sendiri membimbing dia pergi ke haji dan kemudian membiarkan dia mengembara menuntut ilmu hadis. Dan ini ada satu pengajaran yang penting juga buat kita semua, bahawa ibu ayah yang memberikan sokongan terhadap anak-anak untuk menguasai satu bidang adalah sokongan yang sangat penting. Sehingga Al-Imam Bukhari menjadi tokoh yang hebat atas pada pandangan saya juga kerana latar belakang keluarga ni yang sangat menyokong. Dan kalau kita tengok pun, kalau tak silap saya pernah tulis tentang penulisan bagaimana Al-Imam ataupun ayah kepada Al-Imam Bukhari ni tadi, dia sangat menitik beratkan soal makanan. Dia kata, ma'alamu dirhaman, aku tak tahu daripada dirham aku ni terdapat sesuatu perkara yang syubhah ataupun satu perkara yang aku tidak ketahui. Jadi kat sini kita dapat gambaran bagaimana sebenarnya kekuatan wa kana abuhuma salihah. Kalau dalam Quran kata kan, maknanya kalau ibu ayah yang saleh ni, Allah Ta'ala akan pelihara anak dia. Ini pengajaran yang penting juga yang kita boleh pelajari daripada latar belakang keluarga Al-Imam Bukhari itu sendiri. Daripada ayahnya yang baik, mengaji tentang pengajian, kemudian ibu dia sendiri menggalakkan anak dia sedemikian sehinggalah dia mengembara sendiri mencari hadis daripada rantaian ataupun pelusuk dunia itu sendiri. Nanti kita akan tengok juga.
Kemudian juga sejak daripada kecil lagi ketokohan Al-Imam Bukhari ni dah dapat dikenal pasti oleh guru-gurunya sendiri. Yang ni yang kalau kita perhatikan bagaimana kisah tentang Al-Imam Bukhari ni yang pada kecilnya menunjukkan kecerdasan beliau sendiri. Kalau tak silap saya, bagaimana dia menegur gurunya Ad-Dakhili ini, tokoh daripada mazhab Hanafi sendiri, sejak daripada berusia 11 tahun. Yang ni ada kisahnya sebentar lagi, iaitu bila mana gurunya tersalah baca rantaian hadis ataupun sanad rantaian perawi itu, lalu ditegur oleh Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari tegur bacaan yang dibacakan oleh gurunya. Bayangkan kalau gurunya usianya berapa puluh tahun, 40, mungkin 50 tahun, 30 tahun. Dan sedangkan ketika itu Al-Bukhari hanya berusia 11 tahun. Lalu bila dia tegur bacaan gurunya ni, gurunya pun rasa kagum. Maknanya kat sini dari aspek kekuatan ingatan dia tu, dia kenal pasti mana jalur sanad yang salah. Yang ni nanti jalur sanad kita akan tunjukkan juga contohnya. Kemudian beliau juga, penguasaan ilmu juga didapati ketika mana beliau diuji oleh ahli Baghdad ataupun ulama Baghdad yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Iraqi sendiri. Yang ni juga saya akan kongsikan. Yang ni kisah bagaimana Al-Imam Bukhari ni, minta maaf, kisah ni adalah dinukilkan dalam bahasa Arab ni. Saya tengok kelas saya ada terjemah. Tak ada. Yang ni saya hanya bagi nas je sebab persoalannya ataupun bacaannya dia baca dalam teks Arab tu tadi, yang mana dia gurunya dia baca, dia kata Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Faqultu lahu inna Aba Zubair lam yarwi an Ibrahim. Jadi Al-Imam Bukhari bila mana gurunya Ad-Dakhili tadi baca sanad. Dia kata daripada Sufyan, daripada Abi Zubair, daripada Ibrahim. Lalu Al-Bukhari bersuara. Al-Bukhari kata sesungguhnya Abu Zubair dia tidak pernah meriwayatkan daripada Ibrahim. Fantaharani, guru dia tu macam marah ataupun tegur ataupun bentak dia tadi. Faqultu lahu irji' ilal asal. Lalu Bukhari kata, kalau kau tak percaya, tengok pada kitab ataupun tengok pada asal yang penulisan tersebut, yang direkodkan tentang sanad tersebut. Fadakhala fanazara fihi, maka gurunya tu tadi Dakhili pun masuk melihat semula, kemudian dia keluar balik dan dia kata kepada Al-Bukhari, dia kata kaifa huwa ya gulam. Okey, kalau aku salah tadi, macam mana sebenarnya yang betul? Lalu Al-Imam Bukhari menegur Ad-Dakhili itu, dia kata huwa Az-Zubair ibn Adi an Ibrahim fa akhadha al-qalam minni wa ahkama kitabah. Lalu Ad-Dakhili tadi dia baiki balik penulisan dia tu, maknanya sanad yang tersalah ditulis oleh Ad-Dakhili tadi dibetulkan oleh Al-Imam Bukhari ketika mana usianya 11 tahun. Dia kata wa qala sadaqta fa qila lil Bukhari. Syekh dia tu tadi kata betul apa yang kau tegur ni sebenarnya. Dan orang tanya pada Imam Bukhari, ketika itu usia kau berapa? Ibnu kam kunta hina radata alaihi, ketika itu usia kau berapa? Qala ibnu 11, ketika itu usia aku 11 tahun. Ini kita boleh bayangkan budak darjah 5 membetulkan bacaan sanad seorang guru. Ini bukan senang juga. Jadi kita boleh tengok penguasaan Al-Imam Bukhari sejak daripada usia 10 tahun, 11 tahun, belasan tahun ni telah mula menguasai ilmu hadis sekali dengan rantaian sanad yang disampaikan daripada guru-gurunya tu ataupun apa yang didengarinya tu tadi. Ini tentang penguasaan ilmu Al-Imam Bukhari. Begitu juga ketika mana Al-Imam Bukhari sampai di Baghdad. Ahli Baghdad ataupun ulama-ulama Baghdad, ahli hadis di Baghdad menguji Al-Imam Bukhari. Dikatakan beberapa syekh, ini juga direkodkan oleh Al-Imam Zahabi, dia kata sami'atu addata masyayikh yahkuna anna Muhammad ibn Ismail Bukhari qadima Baghdad. Dia kata aku mendengar beberapa tok guru menceritakan tentang bagaimana ketika mana Al-Imam Bukhari sampai di Baghdad. Fasami'a ashabul hadis fajtamau. Bila ahli hadis di Baghdad dengar Bukhari datang, mereka berkumpul nak uji Al-Imam Bukhari. Ini gambar ni sengaja saya letakkan macam gambar Al-Imam Bukhari diuji lah. Kemudian mereka ni mengumpulkan fa'amadu ila mi'ata hadis. Mereka mengumpulkan 100 hadis yang mana setiap hadis ni faqallabu mutunaha. Dia terbalik-terbalikkan matan hadis. Matan hadis ni maksudnya teks hadis tu. Maknanya kalau hadis tu innamal a'malu bin ataupun an-nazafatu, kalau kita biasa dengar at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman, dia terbalik-terbalikkan lah. Iman itu sebahagian kebersihan ke macam tu dia terbalik-terbalikkan matan. Wa asanidah, begitu juga dengan matan sanad dia terbalik. Kemudian daripada 100 hadis tu dia bagi kepada 10 orang. Maknanya seorang akan tanya kepada Al-Imam Bukhari 10 hadis. Dia tanya 10 hadis. Seorang tanya 10 hadis, sebab tu saya buat
dalam gambar ni nak bagi gambaran kepada tuan-tuan yang boleh nampak dalam gambar ni. Seakan-akan seorang lelaki tanya 10 hadis pada Imam Bukhari. Imam Bukhari cakap, aku tak tahu hadis ni, aku tak tahu. Lelaki pertama tanya 10 hadis, Bukhari kata aku tak tahu. Lelaki kedua tanya Bukhari tentang hadis ni, Bukhari kata tak tahu. Sampailah lelaki yang penghabisan, cukup 100 hadis, Bukhari ulang balik kepada orang yang pertama, lalu Bukhari kata, ammal hadithukal awal. Adapun hadis engkau yang pertama, lalu dia susun balik setiap hadis yang dia tanya. Orang yang menceritakan riwayat ni mengatakan, dia kata, yang mengkagumkan aku bukanlah kerana Bukhari tahu 100 hadis tu 100 hadis yang salah. Tetapi kekuatan Bukhari ni adalah, dia kata kekuatan dia boleh menilai ataupun menyusun semula, memperbetulkan semula kesalahan tu berdasarkan turutan soalan yang ditanya tu. Soalan pertama, soalan kedua, soalan sampai 100. Maknanya bayangkanlah dia nak betulkan sanad-sanad yang telah terbalik tu. Muhammad bin Hisham jadi Hisham bin Muhammad, dia betulkan sampai 100 hadis yang ditanya. Lalu ini benar-benar memberikan kekaguman ataupun mengkagumkan ahli Baghdad itu sendiri, menunjukkan bagaimana Al-Imam Bukhari sangat menguasai hadis tu sampai satu tahap sekalipun telah diterbalikkan sanad tu, beliau adalah seorang yang boleh menyusunnya semula. Jadi kat sini maknanya kekuatan ingatan Imam Bukhari tu bukan sahaja pada matan hadis tu, bagaimana dia tahu hadis tu adalah hadis yang betul ataupun tidak, ataupun telah diterbalikkan ataupun tidak, tetapi dia boleh menyusun semula setiap sanad yang mungkin telah dirosakkan tu tadi. Kemudian juga yang ni antara kelebihan Al-Imam Bukhari juga adalah kekuatan ingatan dan pengetahuannya yang mendalam. Yang ni juga kalau tadi kita tengok dia menegur Ad-Dakhili, dia pernah juga menegur gurunya Ishaq bin Rahwayh. Yang ni ada beza sikit bacaannya. Siapa yang belajar di Mesir dia sebut Ishaq bin Rahwayh. Kalau macam Sibawayh. Tapi siapa yang belajar di Saudi, di Madinah sebagai contoh, saya tak tahu di Jordan. Tapi kawan-kawan di Madinah dia akan baca Ishaq bin Rahwayh, yang mana kedua-duanya pada pandangan saya betul lah, sebab itu kaedah bacaan ataupun sebutan yang dibaca oleh guru yang membaca hadis ataupun bacaan tentang satu perkara itu tadi. Gurunya Ishaq ni pernah bertanya bila mana datang kepada mereka hadis tentang seorang lelaki yang menyampaikan satu yang datang daripada Qaisharan. Qaisharan ni adalah satu tempat di Yaman kalau tak silap saya. Betul lah, Qaryatun di Yaman. Gurunya sendiri bila mengalami tidak jelas tentang suatu hadis, lalu dia tanya kepada Imam Bukhari, ya Aba Abdillah, ish Qaisharan. Dia tanya kepada Abu Abdillah, saya tak tahu lah, lafaz ni memang saya ambil dalam Syiar A'lam, Syiar A'lam Nubala Al-Imam Zahabi, tapi dah ada dah maknanya perkataan ish tu tadi, ish Qaisharan ni. Lalu Al-Imam Bukhari kata, qaryatun bil Yaman kana Muawiyah ibn Abi Sufyan ba'atha hadha ar-rajul. Bukhari pun menceritakan, dia kata Qaisharan ni adalah satu nama kampung di Yaman, yang mana Muawiyah bin Abi Sufyan pernah hantar seorang lelaki, ada yang pernah menyampaikan hadis di situ dan sebagainya. Al-Imam Bukhari boleh ceritakan dalam perkara yang Al-Imam ataupun Ishaq ibn Rahwayh itu tadi ataupun Rahwiyah itu tadi yang tidak mengetahui tentang perkara tersebut. Jadi nak menunjukkan bagaimana pengetahuan Al-Imam Bukhari itu sangat luas dalam pengembaraan yang menuntut ilmu, sehingga kan ada beberapa perkara yang tidak jelas ditanya sendiri kembali oleh guru beliau kepada beliau. Kemudian dia, kalau diceritakan juga oleh Al-Imam Zahabi, dia menghafal sekurang-kurangnya 300,000 hadis. 300,000 hadis ni tuan-puan bukan senang. Maknanya kalau kita yang belajar pengajian Islam ni pun nak hafal hadis 40 pun rasa susah ada hadis 40 tu. Yang ni Al-Imam Bukhari menghafaz 300,000 hadis. Saya ceritakan sikit pengalaman saya pada tuan-puan waktu saya Viva dulu di UK. Saya buat PhD di Birmingham. Examiner saya nama dia Andreas Gorki, seorang orientalis daripada Jerman. Waktu tu berlaku sedikit perbincangan antara kami lah, maknanya sebab Andreas Gorki waktu tu dia tak percaya Bukhari boleh hafal sampai 300,000 hadis dengan sanad dia. Dia kata this is macam exaggerate sahaja, dia kata mustahil seorang tu boleh hafal sampai 300,000. Tapi kalau tuan-puan pernah tengok video pertandingan hadis di Saudi kalau tak silap saya, yang menunjukkan bagaimana seorang pelajar tu dia boleh menghafal Sunan Tis'ah. Kadang-kadang Sunan Tis'ah ni maknanya dahlah Bukhari dia hafal, Muslim dia hafal, Abu Daud dia hafal, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, Muwatta, Musnad, Ibn Abi Shaybah, semua dia hafal. Maknanya tak mustahil pun sebenarnya. Pada pandangan saya sebenarnya tak mustahil sekiranya dia benar-benar menguasai tentang satu perkara tersebut. Jadi kat sini kita boleh dapat gambaran bagaimana Al-Imam Bukhari ni bukan sahaja dia
mempunyai ilmu yang tidak diketahui oleh pelajar atau gurunya, bahkan dia juga mempunyai ilmu yang menghafal hadis yang sangat banyak, menghafal hadis yang sangat banyak. Baik, dekat sini baik, minta maaf, sambung balik. Mengenai tentang gurunya itu tadi, juga memerlukan ataupun mendapat cadangan ataupun pandangan daripada Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari menghafal ribuan ataupun ratusan ribu hadis. Kemudian dia dikatakan boleh ingat dengan sekali imbasan. Sekali imbasan ni juga macam ada orang kata fotogenik, ingatan yang macam sekali tengok je dia boleh nampak ataupun dia boleh teringat. Yang ni yang diceritakan oleh Imam Abu Bakar Al-Kalwazani. Dia kata, ma ra'aitu mithla Muhammad ibn Ismail kana ya'khudhul kitaba min al-ulama fayattali'u alaihi ittila'atan fayahfazu 'ammata atrafil hadith bimarrah. Yang ni yang diceritakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Kalwazani. Dia kata Imam Bukhari ni dia boleh mutala'ah, dia boleh rujuk kepada satu kitab dengan sekali imbasan saja, dan kemudian dia boleh ingat permulaan ataupun lafaz-lafaz hadis yang disebutkan di dalamnya dengan sekali imbasan tersebut. Bahkan yang menariknya juga, Imam Bukhari ni bukan sahaja dia tahu tentang satu hadis, bahkan dia ingat juga sekali dengan matan ataupun sanad dia sekali. Yang agak luar biasa yang kita pernah ceritakan tu tadi dalam pertemuan dia, ataupun bagaimana dia diuji oleh ahli Baghdad ataupun ahli Iraq tu sendiri tadi. Kemudian yang ni tentang rantaian sanad yang saya nak tunjukkan bagaimana ini sekadar contoh sahaja. Ini yang dilakukan oleh Andreas Burke itu tadi, bagaimana rantaian sanad dia boleh jadi sangat banyak macam ni dan sangat bercelaru juga. Yang ni tentang kisah perjanjian Hudaibiyah itu sendiri. Kalau tuan-puan boleh tengok dalam slide ni bagaimana sanad tu datang daripada Urwah ibn Az-Zubair, kemudian turun kepada Al-Imam Zuhri, daripada Al-Imam Zuhri turun kepada Ma'mar, daripada Ma'mar turun kepada Abdul Razak, daripada Abdul Razak boleh turun kepada Imam Bukhari itu sendiri. Saya nak tunjukkan bagaimana sebenarnya menghafal rantaian sanad itu sendiri dah terlalu complicated. Cuba bayangkanlah kalau kita nak hafalkan sanad yang telah diterbalik-terbalikkan. Yang ini menunjukkan kekuatan ingatan Imam Bukhari, kemudian pengetahuannya yang mendalam. Pengetahuan mendalam ni nanti kita akan tunjukkan. Okey, yang ni daripada jurnal sebenarnya tentang penulisan Andreas Gorky mengenai tentang jalur sanad tradition about Hudaibiyah ni, perjanjian Hudaibiyah. Yang ni dia punya reconstruction of sanad Urwah bin Zubair. Yang ni kalau Ustaz nak dapatkan, saya ada salinan jurnal dia. Agak teliti juga sebab dia berlaku pertembungan antara para orientalis sendiri untuk mengesahkan sanad ni adalah satu yang dicipta oleh orang Islam ke, ataupun sebenarnya dia adalah memang betul-betul autentik. Itu antara perbahasan yang agak complicated dalam kalangan sarjana barat, kerana dia rasa sanad-sanad yang bercelaru ni orang Islam reka je. Saya tak boleh bayangkan. Malam saya ada berbincang juga dengan Dr. Yusof, macam mana kita nak, boleh ke kita terima orang Islam reka satu sanad yang dhaif, bercelaru, maudhu' ni semua hanya semata-mata kalau kita nak reka, kita rekalah yang sahih, betul lah. Kalau kita nak reka, kita reka yang sahih. Tapi macam mana pula orang Islam dikatakan mereka hadis dhaif dengan rantaian sanad yang bercelaru begini? Ini menunjukkan sebenarnya kadang-kadang rantaian sanad tu bukanlah satu perkara yang direka, memang disampaikan sedemikian. Cumanya ada yang sahih ataupun tidak saja. Apakah syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari? Okey, nanti kita akan masuk. Okey, ini baru part awal tentang permulaannya sahaja dahulu tentang latar belakang Imam Bukhari. Baik, kemudian kita masuk pula tentang Sahih Bukhari. Okey, yang ni yang ramai mungkin juga tidak tahu bahawa sebenarnya nama asal kitabnya seperti yang dinamakan ataupun seperti yang dinyatakan oleh para ulama, namanya panjang sebenarnya tuan-puan, iaitu Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanahu wa ayyamah. Iaitu jami' ni maksudnya adalah kitab yang menghimpunkan segala bab. Dia tak sama dengan sunan. Kalau kita tengok Abu Daud namakan sebagai sunan. Tirmizi sebenarnya jami' ni dia tak disusun dengan abwabul fiqhiyah.
dia tidak disusun dengan bab-bab fiqh. Kalau kita tengok, Imam Bukhari mulakan kitab dia dengan kitab Iman, kitab Badul Wahyi, kitab permulaan wahyu. Kitab permulaan wahyu, Al-Musnad yang disandarkan, yang sahih, maknanya yang disandarkan ni yang ada sandaran jalur sanadnya, yang sahih, yang mukhtasar, yang diringkaskan juga. Yang ni juga kita kena faham, maknanya Al-Bukhari tidak menghuraikan, tidak menghimpunkan semua hadis sahih yang dia ingat, tetapi hanya diringkaskan sahaja daripada 7,000, daripada 3,000, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama itu sendiri, yang menjadi sunnah sebagai sunan, maknanya panduan kita dalam kehidupan harian kita itu sendiri. Ini namanya, cumanya kita panggilnya sebagai Sahih Bukhari saja, tetapi namanya sebenarnya panjang, dan kita kena tahu juga dia dalam kategori jami'. Jami' ni adalah kitab yang tidak disusun berdasarkan bab-bab fiqh. Tidak disusun berdasarkan bab-bab fiqh. Dan susunan ni juga adalah menarik. Kalau kita sempat ni kita huraikan juga sedikit. Sebab penulisan beliau ni ada dua. Yang pertamanya beliau mendapat motivasi daripada guru beliau sendiri, iaitu Ishaq bin Rahwiyah ataupun Rahwiyah tu tadi. Yang mana dia pernah menyebutkan, dia kata, "Lau jama'atum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnat Rasul qala al-Bukhari." Guru beliau iaitu Ishaq ibn Rahwiyah ataupun Rahwiyah itu kata tadi, kalaulah ada dalam kalangan kamu yang boleh menghimpunkan hadis-hadis sahih daripada Rasulullah, lalu tersemat di dalam hati Imam Bukhari, kalaulah aku boleh himpunkan hadis-hadis sahih seperti mana yang dicadangkan ataupun diluahkan tadi oleh gurunya itu tadi. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ataupun yang ini juga menjadi barangkali punca yang menyebabkan Imam Bukhari merekodkan hadis itu, adalah apabila dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan di tangan dia ada merwahah, seakan-akan ada kipas ataupun ada tempat yang untuk menghalau azubbu, menghalau sesuatu daripada Rasulullah. Dia berdiri di sisi Rasulullah dan dia menghalau sesuatu ataupun di sisi Rasulullah tu dengan kipas ataupun dengan apa yang dipegang di tangan itu. Fasaltul ba'dul mu'abbirin, lalu ditanya kepada orang-orang yang boleh mentakwil mimpi ni, faqala li anta tadhubbu anhu al-kadhib. Yang orang yang boleh takwil mimpi itu kata kepada Imam Bukhari, engkau ni telah ataupun engkau ni menghilangkan sesuatu penipuan daripada Rasulullah. Lalu fa huwa allazi hamalani ala ikhraj al-jami' as-sahih. Lalu Imam Bukhari kata, ini juga adalah salah satu punca bagaimana yang menyebabkan aku berusaha untuk mengeluarkan kitab Jami' as-Sahih itu tadi. Ini sebab pengarangan kitab Sahih Bukhari. Baik, yang kedua, antara sebab yang lain juga, yang ni yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Jazairi. Sebenarnya Imam Bukhari bukan sekadar karang kitab dia untuk menjawab ataupun untuk menyambut saranan daripada gurunya, iaitu Ishaq bin Rahwiyah ataupun Rahwiyah itu tadi. Begitu juga dengan bukanlah kerana mimpi itu juga, ataupun mungkin juga kerana mimpi itu tadi. Tetapi Syekh Al-Jazairi menyatakan ada beberapa sebab lain yang mungkin menjadi pendorong kepada Imam Bukhari untuk menghasilkan karya tersebut. Salah satunya adalah untuk membahaskan kekeliruan yang berlaku pada zaman beliau. Kalau kita tengok dalam Kitabul Iman, dalam bab tentang perkara-perkara akidah, sebenarnya Imam Bukhari membahaskan hadis-hadis yang mempunyai kekeliruan daripada golongan Mu'tazilah, Jahmiyah. Sebagai contohnya ada tentang Jahmiyah ataupun golongan Murji'ah dan sebagainya. Maknanya dia buku tu bukan sekadar hanya dihimpunkan hadis yang sahih, bukan sekadar hanya kerana mimpi dia dengan Rasulullah, tetapi juga menjawab persoalan semasa yang ada pada zaman beliau, pada zaman beliau hidup tu tadi. Dan juga kalau kita tengok dalam kitab Fadailus Sahabah, yang ni saya cerita pada tuan-tuan, maknanya kitab ni adalah, dalam Sahih Bukhari ada banyak kitab. Di dalam kitab dia ada bab-bab pula. Ini kita kena faham, kan takut tak nampak. Maknanya kitab pertama dalam Sahih Bukhari, kitab Badul Wahyi, kitab permulaan penurunan wahyu. Kemudian ada kitab yang lain pula. Kemudian ada kitabus salah, kitabuz zakah ke, kitabul hajj ke. Maknanya ada kitab-kitab. Dalam setiap kitab tu ada bab-bab pula. Maknanya perincian-perincian lagi yang lebih mendalam. Yang tu. Jadi kat sini kita tengok ada kitabul iman, ada kitab Fadailus Sahabah dan kitab Manaqib, yang pada pandangan Jazairi adalah untuk menolak kefahaman Syiah terhadap para sahabat yang mencerca sahabat, ataupun kitab Qadar yang memperbaiki pandangan tentang salah faham masyarakat tentang pengertian ataupun konsep qada dan qadar itu sendiri. Jadi yang ni kita boleh nampak sebenarnya Imam Bukhari bukan sekadar untuk menghimpunkan hadis sahih sahaja di dalam kitabnya, tetapi dia adalah respon, reaksi semasa dia kepada persoalan-persoalan yang timbul pada zaman beliau. Ini sebab lain yang dinyatakan oleh
Al-Imam Abu Bakar Al-Jazairi. Kemudian yang ni tentang tempoh penulisan, dia ada tempat dan tempoh penulisan. Bayangkan maknanya untuk menghasilkan Sahih Bukhari ni bukan satu perkara yang mudah. Dia mengambil masa 16 tahun dan dia bermula di Masjidil Haram dan menempatkan beberapa bab, melengkapkan bab-bab dia di Masjidil Nabawi dan sebagainya. Yang ni adalah, tapi ini bukan satu tempat yang statik. Maknanya Imam Bukhari menulis di merata. Ini yang dinyatakan adalah bermula dari masa yang tertentu, di tempat yang tertentu, dalam keadaan yang lain juga ditulis di tempat yang lain. Nanti ini kita boleh tengok juga dalam kata-kata beliau yang dia kata rubba hadithin sami'tu bi Basrah. Ada hadis yang aku dengar di Basrah, aku tulis di Syam, aku tulis di Syria, aku tulis di negeri Syam. Wa rubba hadithin sami'tu bi Syam, dan mungkin juga ada hadis yang aku dengar di negeri Syam, katabtuhu bi Misra, ada yang aku tulis di Mesir. Macam tu maknanya dia bukanlah tulis dalam satu tempat, cuma permulaannya di permulaan yang baik seperti mana yang disebutkan pada awal tadi. Ini rehlah ataupun perjalanan Al-Imam Bukhari daripada Bukhara turun ke Naisabur, Khurasan, kemudian turun ke Iraq sendiri, datang ke Basrah, kemudian turun ke Dimash, Syam, kemudian turun ke Mesir, turun ke Hijaz. Ini laluan-laluan yang dinyatakan oleh sebahagian penyelidik lah, sebab ada yang memberikan perbezaan laluan ataupun maknanya nak ceritakan bagaimana Al-Imam Bukhari ni punya perjalanan yang jauh dalam menghimpunkan ataupun mengutip hadis-hadis Nabi daripada seluruh penduduk dunia. Manakala bilangan dalam hadis sahih juga ada diperselisihkan. Ada yang menyatakan Imam Ibn Salah dan Imam Nawawi kata bilangan hadis yang berulang adalah 7,275. Bukanlah berulang, maksudnya himpunan seluruh hadis yang ada dalam Sahih Bukhari adalah 7,275 seperti mana yang dihitung oleh Imam Ibn Salah dan Imam Nawawi. Manakala kalau tanpa berulang adalah 4,000 hadis. Kenapa hadis ni berulang? Nanti saya cerita kepada tuan-puan. Jadi yang ni gambaran umum yang digambarkan oleh Al-Imam Ibn Salah. Manakala Al-Imam Ibn Hajar kata bilangan hadis yang berulang dalam Sahih Bukhari adalah 7,397. Kenapa berlaku perbezaan? Kerana mereka membezakan ataupun pemisahan antara satu hadis dengan satu hadis tu kadang-kadang terkeliru. Kadang-kadang dikelirukan. Maknanya pengiktirafan ni satu hadis ke dua hadis. Ada yang menganggapnya ni dua hadis, ada yang menganggapnya ni satu hadis sahaja. Yang tu yang barangkali menjadi punca perbezaan perhitungan antara Al-Imam Ibn Salah dengan Al-Imam Ibn Hajar tu. Tapi secara umumnya maknanya kita boleh dapat gambaran hadis di dalam Sahih Bukhari seluruhnya dengan berulang, dengan tak berulang dan sebagainya boleh mencecah kepada 9,000 juga kalau sekiranya termasuk dengan riwayat-riwayat mu'allaqat, riwayat-riwayat yang terputus. Ada juga riwayat terputus, nanti kita ceritakan juga, jangan ambil separuh kat sini, nanti orang salah faham. Orang akan ingat, Sahih Bukhari sanadnya ada yang terputus juga, jadi ada hadis dhaif lah dalam Sahih Bukhari. Salah faham pula nanti. Yang ni tentang ta'liqan mu'allaqat ni kita akan ceritakan selepas daripada ni insya-Allah sekiranya sempat tu juga. Jadi yang ni tentang bilangannya. Kalau kira-kira lebih kurang 7,000, bilangan 7,000 lebih, bilangan dalam hadis dalam Sahih Bukhari itu dengan pengulangan, maknanya hadis itu diulang-ulang. Ada satu hadis yang Bukhari tulis dalam banyak tempat. Yang ni sebagai contoh dia. Sebagai contohnya, ni ada persoalan. Ada orang tanya, kenapa Al-Bukhari mengulangi hadis? Kalau kita tengok hadis Abdullah bin Amru yang tentang puasanya, dia rajin qiyamul lail dan sebagainya. Al-Imam Bukhari menulis hadis tentang puasa ni, tentang puasa Abdullah bin Amru ni sebanyak 17 kali di dalam kitabnya. Bahkan hadis Aisyah dalam bab haji diulang oleh Al-Imam Bukhari sebanyak 35 kali dalam bab yang berbeza. Jadi orang pun heran, kenapa dah ada satu hadis ni diulang lagi hadis tu sampai 30 kali? Ataupun ada yang kata kenapa pula hadis ni diulang sampai 17 kali, berpuluh-puluh kali, berbanyak-banyak kali diulang hadis-hadis ni di dalam Sahih Bukhari. Yang ni antara beberapa penerangan juga. Yang ni contoh je dulu, saya bagi contoh. Pertamanya kalau tuan-puan tengok dalam bab yang pertama, kitab yang pertama adalah kitab Bad'ul Wahyi, kitab permulaan wahyu, yang mana Al-Imam Bukhari menceritakan tentang bab kaifa kana bad'ul wahyi, bagaimana bermulanya penurunan wahyu tersebut. Lalu Al-Imam Bukhari memetik hadis tentang niat. Hadis tentang niat. Hadis tentang niat ni apa kaitan dia pula dengan bab permulaan wahyu? Ni antara kesenian ataupun kesenian Al-Imam Bukhari ataupun keunikan Al-Imam Bukhari ni memulakan kitabnya dengan hadis niat. Ada yang kata kerana mengambil tabarruk atau mengambil keberkatan. Maknanya para ulama dahulu apabila mereka memulakan penulisan hadis, mereka memulakan dengan hadis niat kerana menggambarkan pada mereka tak gunalah kalau aku kumpulkan himpunan ribuan hadis Nabi ni andai sekiranya niat aku tak betul.
Jadi ada ulama-ulama yang sebelum daripada ni sendiri, bila mana mereka nak karang hadis, mereka akan karang ataupun mulakan dengan hadis niat, menggambarkan segala niat ini hanyalah untuk Allah ataupun segala penulisan ini hanyalah untuk Allah, lalu ditulisnya hadis niat. Ini bacaan saya. Pertama, Al-Imam Bukhari menulis hadis tentang permulaan wahyu ni menggambarkan bagaimana sebenarnya sunnah ini adalah sebahagian daripada wahyu. Maknanya hadis-hadis Nabi, orang kata hadis ni bukan wahyu, hadis adalah sebahagian daripada wahyu. Lalu Al-Imam Bukhari mulakan juga Sahih Bukhari ini dengan kitab Bad'ul Wahyi, dengan kitab permulaan penurunan wahyu, menggambarkan bagaimana permulaan wahyu ataupun hadis ini adalah sebahagian daripada wahyu daripada Allah Ta'ala juga, tetapi dia mulakan hadis itu dengan hadis niat. Dia mulakan hadis itu dengan hadis niat. Kalau kita tengok dalam hadis niat, Al-Imam Bukhari kata innamal a'malu bin niat dalam hadis yang pertama. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang tu akan dapat apa yang dia niatkan. Kalau dia niat kerana Allah, dia akan dapatlah apa yang dia niatkan kerana Allah. Kalau sekiranya kita tengok pula hadis niat ni dalam bab yang lain, Al-Imam Bukhari tulis juga hadis niat ni dalam bab al-khata'u wan nisyan. Dalam bab kalau kita ni terlupa ataupun tersalah. Jadi Al-Imam Bukhari datangkan juga hadis bab niat ni, dan sama juga hadis daripada Saidina Umar, tetapi lafaz dah berbeza. Yang ni tuan-tuan kena tengok pelik sikit Al-Imam Bukhari. Maknanya tadi innamal a'malu bin niat. Sekarang ni Bukhari hanya menukilkan lafaz al-a'malu bin niat saja. Dah tak ada innama. Tadi kan ada innama. Kalau tuan-tuan tengok matan tu tadi, ada tulis innamal a'malu bin niat. Dalam bab khata' wan nisyan, Al-Imam Bukhari tulis al-a'malu bin niat. Amalan-amalan itu dengan satu niat. Wali imri'im ma nawa, dan setiap orang akan dapat apa yang diniatkan. Jadi tadi ada innamal a'malu bin niat, kenapa pula berubah lafaz ni tadi? Yang ni kita akan tengok penghuraian dia. Kenapa Al-Imam Bukhari hurai satu lafaz hadis tu, dan kadang-kadang lafaz hadis tu berbeza, tetapi hadis yang sama. Hadis tentang niat juga, tetapi lafaznya berbeza. Ada yang berpandangan maknanya Al-Imam Bukhari ni menerima riwayat hadis tu dengan lafaz yang berbeza-beza ni, lalu dia nukilkan pengulangan tu dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Ada yang kata Al-Imam Bukhari ni datang dengan konsep riwayah bil makna. Maknanya Bukhari mengambil riwayat tu dengan makna, Bukhari meriwayatkan satu hadis tu dengan maksud hadis itu sahaja. Jadi sebab tu lafaz-lafaz kadang-kadang berubah. Yang ni saya akan ceritakan juga selepas daripada ni. Poin saya dekat sini nak menceritakan bagaimana dalam Sahih Bukhari ni riwayat hadis ni kadang-kadang walaupun hadis tu satu yang sama daripada hadis Saidina Umar juga, tetapi lafaz dia tu kadang-kadang didatangkan dengan lafaz yang berbeza. Kenapa berlaku sedemikian kita akan cerita selepas daripada ni. Tapi kita tengok contoh ni dahulu. Maknanya dalam bab niat tu tadi dah datang dengan lafaz yang berbeza dah. Ini juga antara lafaz yang berbeza dalam bab hijrah. Dalam bab man hajara au amala khairan li tazwij imra'atan. Tengok dalam bab siapa yang berhijrah kerana untuk mengahwini seorang wanita. Jadi Bukhari tak ada letak tadi al-a'malu bin niyyah. Sekarang ni al-amalu pula. Satu amalan dengan satu niat. Tengok berubah dah 3 kali hadis yang sama dengan lafaz yang berbeza. Pertama innamal a'malu bin niyyat. Yang kedua al-a'malu bin niyyah. Yang ketiga, al-amalu bin niyyah. Jadi kita tengok dah dekat sini, bagaimana Al-Bukhari mengulangi hadis tersebut, kadang-kadang didatangkan dengan lafaz yang berbeza, kerana ada poin tertentu yang ingin disampaikan daripada periwayatan hadis tersebut. Jadi tak heranlah kalau kita tengok dalam Bukhari, hadis itu diulang-ulang. Macam kita tengok tadi, hadis Abdullah bin Amr diulang 17 kali. Hadis Aisyah dalam bab haji diulang 35 kali. Kerana ada poin tertentu yang ingin disampaikan, kadang-kadang mengenai tentang pengajaran dan sebagainya. Kenapa Al-Bukhari mengulangi hadis-hadis tersebut? Yang ni yang seperti mana yang dinukilkan oleh para ulama. Yang pertama, untuk memberikan sokongan riwayat buat riwayat yang gharib. Ini yang masalah tadi tu. Gharib ni maknanya yang diriwayatkan dengan satu jalur sahaja, ataupun jalur yang tidak cukup banyak. Jalur sanad ataupun rantaian sanad yang tidak cukup banyak. Jadi katakan ada seorang sahabat sahaja yang meriwayatkan hadis ni, lalu Bukhari datangkan hadis yang sama tetapi dengan riwayat yang lain untuk memperkukuhkan, memberikan kita gambaran bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih yang disokong oleh riwayat yang lain daripada para sahabat. Contoh, dia datangkan riwayat dari sahabat yang lain kalau hadis tersebut hanya datang daripada seorang sahabat yang sama. Ini sebagai contoh untuk memperkukuhkan status hadis tersebut. Yang keduanya, ada kalanya dia mendatangkan hadis yang sama
bagi tujuan menjelaskan perbezaan lafaz. Tadi kan kita tengok dah. Lafaz-lafaz tu berbeza-beza. Bahkan ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lafaz yang berbeza. Tujuannya mendatangkan, mengulangi hadis tersebut adalah menunjukkan ada datang riwayat dengan lafaz yang berbeza. Ada yang datang dengan lafaz yang daripada guru yang berbeza dengan lafaz yang berbeza, daripada orang yang berbeza juga boleh jadi demikian. Yang ketiganya, menghilangkan keraguan tentang status sanad yang dikritik. Sebab ada beberapa sanad yang dikatakan terputus dan sebagainya, lalu Bukhari datangkan pula sanad yang lain ataupun hadis yang sama dengan sanad yang lain bagi menunjukkan sebenarnya sanad itu bersambung. Cuma ada sebabnya dia potong sanad itu sedemikian bagi meringkaskan ke, kadang-kadang ada dengan tujuan yang sedemikian, sebagai contoh dalam bab mu'allaqat nanti. Dan yang keempatnya, pengajaran yang berbeza dalam bab yang berbeza. Yang bab pertama tadi tentang permulaan penurunan wahyu menggambarkan niat dia menulis ni adalah niat kerana Allah Ta'ala. Dalam bab sekiranya seseorang tu terlupa. Jadi dia kata orang yang terlupa ni dia tidak ada niat. Jadi sebab itulah dia letakkan juga hadis niat tu. Dia tak ada nak niat apa-apa. Dia terlupa. Jadi dia terangkat daripada ditaklifkan. Dia beri tanggungjawab dan sebagainya. Kemudian macam tu juga orang yang berhijrah kerana nak kahwin dengan perempuan dan sebagainya. Jadi didatangkan juga dengan hadis yang sama dengan riwayat yang berbeza-beza. Kadang-kadang menarik juga, ini fake Bukhari. Fake ni maksudnya fiqah dia. Kefahaman dia terhadap sesuatu hadis tu berbeza. Sebagai contoh, hadis tentang syubhat. Yang kalau tuan-tuan biasa dengar hadis tu dalam matan arba'in, al-halalu bayyin wa inna al-halalu bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Al-Imam Bukhari ada riwayatkan hadis tentang perkara-perkara syubhat ni. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan yang tak jelas di antara keduanya itu adalah urusan yang mustabihat, urusan yang syubhat. Hadis tentang syubhat ni Al-Imam Bukhari letakkan di dalam kitabul buyu', iaitu di dalam kitab perniagaan. Jadi orang pun mungkin tertanya-tanya, kenapa pula hadis tentang syubhat diletakkan pula dalam bab perniagaan? Kenapa tak letak hadis tentang urusan muamalat dalam bab perniagaan? Tetapi menurut Dr. Jamal Badi, dia kata Imam Bukhari meletakkan hadis tentang halal, haram, syubhat ni semua dalam bab perniagaan kerana dia kata dalam bab perniagaan inilah yang banyak halal, haram dan syubhat ni. Bahkan bab syubhat paling banyak, bab inilah yang kita kena hati-hati. Kalau kita tak yakin, kita tinggalkan sahaja perkara yang syubhat dalam urusan perniagaan ataupun dalam urusan bisnes kita tu tadi. Jadi yang ni seninya, kita akan masukkan juga kalau kita sempat tu tadi, tentang bagaimana kenapa Al-Bukhari mengulang-ulang hadis di dalam sahihnya ataupun di dalam kitabnya. Masa saya pun dah tinggal sikit, sepatutnya saya kena berhenti pukul 10. Sekarang ni banyak lagi. Kaedah penulisan. Baik, Al-Imam Bukhari, yang ni simple je lah. Al-Imam Bukhari setiap kali dia menulis satu hadis, dia akan menunaikan solat 2 rakaat dahulu. Kerana Al-Bukhari rahimahullah yuhafizu ala taharatih ala tadwin wa ista'inu billahi azza wa jalla bi salatin raka'atanin yas'alu fihi at-tawfiq was-sadad. Yang mana Al-Imam Bukhari akan menjaga dari aspek kebersihannya, kesucian ketika menulis hadis. Setiap kali menulis hadis, dia akan solat sunat 2 rakaat. Dan kemudian kaedah pemilihan hadis, bayangkan tadi kita dah dengar Imam Bukhari menghafal hadis 300,000 hadis, sekurang-kurangnya 300,000 hadis. Tetapi di dalam kitab sahih ni, dalam kitab Sahih Bukhari ni, dia kata akhrajtu hadzal kitab yani jami' as-sahih min nahwi 600,000 hadis. Dia memilih hadis ni daripada 600,000 hadis. Maknanya yang terkumpul tadi yang kita dah belajar hanya 7,000 hadis sahaja. Seakan-akan maknanya Al-Imam Bukhari dah meninggalkan banyak juga hadis sahih yang lain. Maknanya hadis yang sahih ni bukan sahaja hanya yang ada dalam kitab Sahih Bukhari sahaja, tetapi dalam kitab lain, dalam kitab Imam Tirmizi ada hadis sahih, dalam kitab Imam Abu Dawud ada hadis sahih. Yang ni kita kena faham. Sebab yang ni yang banyak berlaku kesalahan. Sebab orang ingat hadis sahih tu hanya ada dalam Sahih Bukhari sahaja. Tidak. Dalam Imam Baihaqi punya Sunanul Kubra pun ada, dalam Mu'jam Tabarani pun mungkin ada juga hadis sahih dan sebagainya. Ini menunjukkan Bukhari nakkan mukhtasar, kan tadi nama kitabnya Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar juga. Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar itu tadi adalah kerana dia nak ringkaskan, maknanya daripada ratusan ribu hadis yang dia hafal, dia nak ringkaskan dan dia hanya himpunkan hadis-hadis yang penting di sisinya, sekitar 7,000 hadis sahaja tadi yang berulang. Yang ni kita faham daripada kata-kata Al-Imam Tirmizi. Kalau kita tengok Al-Imam Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi ni, dia kata Sa'altu Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Al-Imam Tirmizi dia kata aku pernah tanya Al-Imam Bukhari tentang hadis ni. Dan hadis ni Al-Imam Bukhari kata hadis ni hadis sahih. Tapi Al-Imam Bukhari tak keluarkan hadis tersebut, menunjukkan Bukhari tahu dah ada hadis sahih yang lain dah dalam kitab yang lain ataupun dalam penulisan ulama lain. Tapi yang dia himpunkan hanyalah yang sahih di sisinya dan dia rasa itu keutamaan untuk
penyusunan kitab dia tu sendiri. Dan yang ni yang saya suka kongsikan juga tuan-puan, berlaku kekeliruan pada masyarakat kita pada hari ini, salah faham tentang pemilihan hadis. Yang ni yang pernah dituliskan oleh seorang tokoh negarawan kita juga, yang dia kata di waktu Al-Imam Bukhari mengkaji hadis, terdapat 600,000 hadis. Dari 600,000 ini Bukhari mengesahkan 7,000 sahaja. 593,000 adalah tidak sahih. Yang ni adalah satu kefahaman yang salah pada pandangan saya. Bukan tak kena, memang salah. Maknanya kita tak katalah daripada 600,000 tu hanya 7,000 sahaja yang sahih, 593,000 itu tidak sahih, adalah pandangan yang salah. Tadi kita dah tengok dah, Al-Imam Tirmizi pun mengatakan hadis ni sahih di sisi Al-Imam Bukhari, tapi dia tak keluarkan dalam sahih dia, menunjukkan sebenarnya banyak lagi hadis-hadis yang sahih, tetapi tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Baik, yang ni tentang salah faham, kalau boleh kita betulkan salah faham ni. Okey, selain daripada itu, selepas daripada dia pilih hadis, dia bentangkan juga penulisan hadis dia. Dia bentang tokoh-tokoh yang hebat pada zaman dia, iaitu Yahya ibn Ma'in. Dia bentangkan kepada Imam Ibn Hanbal, Ahmad Ibn Hanbal dan yang lain-lain. Kemudian juga, beberapa metod dalam penulisan. Tadi ada yang tanya tentang syarat-syarat Sahih Bukhari. Sebenarnya syarat-syarat Sahih Bukhari adalah menepati syarat sahih yang 5. Tetapi syaratnya lebih ketat. Ini saya jawab siap-siap, saya takut terlepas, masa tak banyak dah. Syarat yang sahih yang tepat iaitu tentang ittisal sanad. Sanad dia bersambung. Kemudian rawinya adil dan dhabit. Adil ni maknanya thiqah, maknanya orang yang boleh dipercayai, orang yang saleh. Thiqah, dhabit tu tadi orangnya kuat ingatan, tidak ada syuzuz, tidak ada perkara yang meragukan, tidak ada illah, tidak ada kecacatan yang tersembunyi di dalam hadis tersebut. Riwayat Bukhari kebanyakannya ataupun memang menepati syarat-syarat sahih ini, dan dia meletakkan syarat yang tertinggi di dalam pemilihan perawi itu nanti. Nanti kita akan tengok. Ini antara syarat penulisan Imam Bukhari. Antara perkara yang unik di dalam penulisan Bukhari juga adalah beliau meriwayatkan konsep, dia ada konsep riwayat dengan makna. Riwayat dengan makna ni maksudnya, kalau kita dengar sesuatu lafaz hadis, kita riwayatkan hadis tersebut dengan makna lafaz tersebut sahaja. Ini pandangan Al-Imam Bukhari, pada pandangan dia boleh. Sedangkan Al-Imam Nawawi kata, kalau siapa yang tak mahir dengan lafaz hadis, tak boleh dia riwayatkan dengan makna. Dia kena riwayatkan dengan lafaz seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Cuma berbeza sedikit yang kalau kita tengok tadi, Al-Imam Bukhari kadang-kadang dia riwayatkan dengan lafaz yang berbeza dan dengan makna yang mungkin pada pandangannya tepat berdasarkan pendengaran dia terhadap sesuatu hadis tersebut. Mungkin juga ada fake dia, ada fiqahnya, ada sebab kenapa Al-Imam Bukhari meriwayatkan dengan kaedah tersebut. Itu pertama, Al-Bukhari mendatangkan ataupun ada konsep riwayat dengan makna di dalam lafaz ataupun di dalam sahihnya. Yang keduanya juga, tuan-puan kena tahu, Al-Imam Bukhari ni dia ada fake dia. Fake ni maksudnya kefahaman dia, fiqh. Bukan fake account macam dalam Facebook, fake account, bukan macam tu. Fiqh ni maksudnya fiqh. Fiqh dia adalah kefahaman dia terhadap sesuatu hadis. Yang ni kita boleh ambil fiqh dia pada terjemahan bab. Maknanya cara dia menulis bab-bab hadis tu sebenarnya menggambarkan tentang fiqh ataupun mazhab kefahamannya dalam bab fiqh. Kefahaman Al-Imam Bukhari mengenai hadis di dalam kitabnya dipersembahkan melalui tajuk-tajuk bab yang dia tulis. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana. Sekalipun Al-Imam Bukhari ni diletakkan di dalam tabaqat Syafi'iyah yang kata dia mazhab Syafi'i, macam Al-Imam As-Suki kata demikian, ataupun meletakkan Al-Imam Bukhari di dalam tabaqat Syafi'iyah. Al-Imam Ibn Abi Ala meletakkan dia di dalam mazhab Hanbali, iaitu dalam tabaqat Hanabilah. Tetapi sebenarnya Al-Imam Bukhari tidak cenderung kepada mana-mana mazhab, walaupun dia belajar dengan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan dia pernah belajar juga dengan beberapa tokoh mazhab Syafi'i, tetapi dia tidak mempunyai mazhab yang spesifik. Mazhab yang spesifik, bahkan yang luar biasanya Al-Imam Bukhari ni, pandangan dia ataupun kitab sahihnya ni dihurai oleh ulama keempat-empat mazhab. Sebagai contoh, macam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar adalah Ibn Hajar adalah mazhab Syafi'i. Kemudian Badruddin Al-Aini yang menghuraikan tentang kitab Al-Imam Bukhari ini adalah daripada mazhab Hanafi. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab juga adalah orang yang menghuraikan Sahih Bukhari ini, dia adalah mazhab Hanbali. Ini unik ataupun hebatnya Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari tidak ada mazhab yang spesifik. Dia tidak ada fiqh mazhab yang spesifik, tetapi Sahih Bukhari ini dijadikan rujukan oleh keseluruhan mazhab. Bahkan ulama-ulama mazhab berebut istilahnya, mengambil dia, letakkan dia dalam tabaqat Syafi'iyah, iaitu meletakkan dia di dalam ulama mazhab Syafi'iyah, ada yang meletakkan dia dalam ulama mazhab Hanbali ataupun ulama mereka lah. Tetapi Imam Bukhari ini sebenarnya
tidak cenderung kepada mana-mana mazhab. Yang ni kita akan dapati daripada kaedah fiqh dia. Okey, sebagai contoh yang ni ni juga antara pandangan ataupun konsep Imam Bukhari juga. Imam Bukhari ni dikatakan banyak mengkritik mazhab Abu Hanifah. Banyak mengkritik mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau siapa yang perasan, di dalam Sahih Bukhari dia akan banyak tulis waqala ba'dun nas, kata sebahagian orang. Kata sebahagian orang macam ni, kata sebahagian orang macam ni. Tapi bila Syekh Mustafa Bura, Dr. Mustafa Bura menulis huraiannya tentang tentang Sahih Bukhari ni, kebanyakannya bila Imam Bukhari kata waqala ba'dun nas, seakan-akan arada bihi Abu Hanifah. Seakan-akan dia merujuk kepada pandangan Abu Hanifah dan dia tak bersetuju dengan pandangan orang-orang yang sedemikian waqala ba'dun nas ni, dan dia mengkritik pandangan orang yang sedemikian dengan pandangannya yang lain. Nanti kalau dalam bab ni kita akan tengok macam mana bab tentang penyaksian orang yang telah dikatakan qazif, yang melakukan tuduhan palsu terhadap orang yang berzina, qazaf tu kan. Kemudian dalam bab tentang solat jenazah juga, Imam Bukhari kata waqala ba'dun nas, orang sebahagian kata sedemikian, Bukhari tak setuju dengan pandangan yang sedemikian. Bila kita perhatikan, bila dia kata waqala ba'dun nas ni, seakan-akan dia merujuk kepada mazhab Hanafi ataupun pandangan Abu Hanifah itu sendiri. Ini contoh-contoh yang banyak. Kalau kita tengok bila dia kata waqala ba'dun nas, qauli ba'dun nas, sebenarnya dia merujuk kepada mazhab Hanafi dan dia ada tak setuju dengan beberapa pandangan mazhab Hanafi. Ini beberapa fiqh mazhab oleh Al-Imam Bukhari. Contoh fiqh Al-Imam Bukhari ni yang agak unik juga adalah tentang kitabul fiqh, tentang kitabul haid, iaitu tentang orang yang haid ni boleh ke tak dia baca Quran. Yang ni yang jadi perbahasan. Ini yang saya agak complicated sikit, susah sikit kalau saya nak bincangkan secara umumnya dengan masyarakat awam, sebab yang ni adalah perbincangan fiqh yang kita lebih cenderung untuk mendedahkan tentang pandangan mazhab sahaja. Kalau kita tengok dalam bab ni, seakan-akan Bukhari membolehkan ataupun seakan-akan Bukhari tidak melarang orang wanita yang didatangi haid itu membaca Al-Quran. Kalau kita tengok dalam kitabul haid, bab taqdil haid al-manasika kullaha illa tawaf. Yang dikatakan, Bukhari kata orang haid ni boleh menunaikan haji semuanya kecuali tak boleh tawaf sahaja. Yang ni kan agak aneh. Tetapi ini barangkali fiqh dia, mazhab dia. Bahkan dia bagikan beberapa pandangan. Waqala Ibrahim la ba'sa an taqra al-ayah. Syekh Ibrahim kata tak mengapa kalau nak baca ayat Quran bagi orang yang datang. Walam yara Ibn Abbas bil qira'ah lil junubi ba'san. Dan Ibn Abbas juga tidak menjadi masalah kalau orang yang didatangi junub itu untuk membaca ayat. Wa kana Nabi yadhkurullah fi kulli ahyan. Ni antara ni tengok macam mana fiqh Bukhari. Fiqh Bukhari ni dia menceritakan tentang pandangan dia bahawa tidak menjadi masalah haidu, orang yang datang bulan ini untuk baca Quran. Yang ni, tapi tuan-puan, yang ni jangan salah faham. Ini kita tengah cerita tentang mazhab Bukhari dahulu ataupun pandangan Bukhari. Saya bimbang, ini antara kebimbangan saya sebelum saya nak sampaikan juga tu. Maknanya perbincangan kita agak detail, yang kita bimbang orang akan ingat ataupun orang hanya berpegang dengan satu pandangan yang dia tidak mengkaji dengan pandangan yang lain. Kalau di Malaysia ni maknanya kita masih lagi berpegang dengan mazhab Syafi'i kita itulah tadi Cuma saya nak ceritakan tentang fiqh Imam Bukhari ni seakan-akan dia membolehkan orang yang haid itu melakukan banyak perkara yang tidak boleh dilakukan. Bahkan kalau kita tengok, Imam Bukhari juga berhujah dengan Hercules yang baca Bismillahirrahmanirrahim ketika mana didatangkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita tengok ini, lalu Imam Bukhari tengok permulaan bab dia dah ceritakan tentang dalil-dalil seakan-akan boleh orang yang haid ini membaca Al-Quran. Lalu dia datangkan hadis Aisyah. Dia kata pada satu hari Aisyah kata kharajna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam nadhkuru ila al-hajj. Yang mana mereka keluar untuk pergi haji. Jadi bila sampai satu tempat saraf, yang mana falamma ji'na bi sarafin, bila kami sampai di satu tempat namanya saraf, qamitu, iaitu aku datang haid. Fadakhala alai Nabi wa ana abki. Lalu Nabi masuk dan dalam keadaan Aisyah sedang menangis. Rasulullah tanya, kenapa kau menangis wahai Aisyah? Aisyah kata, aku datang haid pula. Jadi macam mana aku nak tunaikan haji? Lalu Rasulullah kata, fa'ali ma yaf'alahu al-hajj. Kau boleh buat apa yang orang haji sedang buat. Ghaira alla taqufi bil baitil atiq. Melainkan kau tak boleh tawaf sahaja. Jadi seakan-akan Bukhari memberikan istidlal, gambaran dia dekat sini, orang yang datang haid ni boleh melakukan banyak perkara. Yang ni agak kontroversi, tapi ni pandangan dia agak menarik. Yang ni fiqh mazhab dia, yang bukan mazhab dia lah, fiqh kefahaman dia terhadap sesuatu hadis yang boleh kita dapati keunikan dia di dalam memahami sesuatu hadis. Begitu juga dalam bab kitab haji
Dalam bab kitab haji pun sama juga. Al-Bukhari datangkan hadis yang sama, hadis iaitu hadis daripada Sayyidatina Aisyah, mengulangi perkara yang sama. Orang yang haid boleh melakukan, orang yang haid tu tadi boleh melakukan perkara yang dilakukan oleh orang haji itu, melainkan dia tidak boleh tawaf sahaja. Ini antara pandangan dia ataupun fiqah dia di dalam tajuk-tajuk bab yang dia katakan, yang kita katakan keunikan dia. Saya Irfan, saya ada masa sampai pukul berapa? Saya dah terlebih ni kot, pukul 10, 6 minit dah. Boleh lagi ke Ustaz? 10 minit lagi insyaAllah. Saya habiskan, saya takut saya makan masa sebab kita ada 4 kitab lagi 3 kitab lagi. Saya habiskan 10-10 lah saya cuba habiskan. Ini antara fiqh mazhab dia. Kemudian antaranya juga kitab Akhbarul Ahad. Yang ni juga sebenarnya dia menjawab persoalan orang yang kata hadis ahad ni tidak boleh dijadikan hujjah. Lalu Al-Imam Bukhari tulis dalam bab tajuk bab dia pun dah panjang. Bab maja'a fi ijazatin khabaril wahid as-saduq fil adhan was-salah was-shaum wal faraid wal ahkam. Kemudian dia datangkan dengan ayat Quran dan sebagainya, menunjukkan tentang bagaimana penelitian ataupun Al-Imam Bukhari ni bila dia menulis satu bab, dia sedang menggambarkan ada persoalan yang dia cuba jawab. Ini antara menariknya Al-Imam Bukhari tentang bagaimana dia menghurai ataupun dia menghimpunkan hadis-hadis dia tu tadi. Yang pertama tadi kita tengok dia mengharuskan riwayat dengan makna. Kalau kita sebagai orang awam, kita tak tahu makna ataupun kita tak tahu lafaz sesuatu hadis, kita sebaiknya mengucapkan lafaz hadis tu dengan lafaznya. Kiranya kita tak tahu, kita pun cakaplah au fi ma ma'nah ataupun seperti mana yang di makna hadis tersebut, ataupun kita kata au kama qol ataupun seperti mana yang Rasulullah ucapkan, au kama qol macam tu kan. Tetapi ada pandangan macam mana mazhab pandangan Al-Bukhari, ada beberapa bahagian yang dia menggunakan lafaz dari aspek makna dengan perkataan yang berbeza, lagi mana makna perkataan tersebut tidak lari daripada makna ni asal. Baik. Kemudian yang keduanya kita tengok juga Bukhari ni ada mazhab dia dari aspek kefahaman fiqah dia, yang kita ada tengok beberapa contoh yang berbeza, bahkan dia mengkritik beberapa mazhab yang lain di dalam Sahih Bukhari itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada perkara yang agak kontroversi juga, rupanya sebenarnya ada hadis-hadis yang dikritik di dalam Sahih Bukhari. Siapa yang buat master, ada peringkat master ataupun belajar tentang hadis-hadis Bukhari ni secara spesifik, dia akan tahu ada hadis muntaqadah fi sahihain. Ada hadis-hadis yang dikritik di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang mana salah seorang pengkritik yang hebatnya adalah Al-Imam Daraqutni sendiri. Al-Imam Daraqutni, yang ni peratusan, yang ni adalah jurnal yang saya tulis. Kalau tuan-puan ada masa, saya kongsikan nanti link dia. Ada beberapa hadis yang dikatakan di dalam Sahih Bukhari, walaupun syarat dia sangat ketat, tetapi dikritik oleh para ulama. Ada yang kata hadis-hadisnya tu terputus. Terputus ni maknanya rantaian sanad dia tak sampai. Contoh hadis yang dikritik ni macam yang ni Rasulullah pernah cakapkan kepada Ummu Salamah, sekiranya solat ni telah ditunaikan, maka tawaflah sahaja di atas unta engkau, sedangkan manusia sedang solat. Menurut Al-Imam Daraqutni, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini daripada Abi Marwan adalah hadis yang terputus. Dia kata daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Ummu Salamah. Menurut Daraqutni, dia kata sanad Bukhari ini adalah melalui jalan Abi Marwan adalah sanad yang terputus. Ini kerana menurut beliau, Urwah tidak pernah mendengar ataupun Urwah tidak mendengar hadis daripada Ummu Salamah. Tidak mendengar hadis daripada Ummu Salamah. Dia mendengar, Urwah dengarlah hadis tu daripada Aisyah, banyak dia dengar hadisnya daripada ahli Zubair, daripada ahli keluarga Zubair. Tetapi dia dikatakan tidak mendengar hadis daripada Ummu Salamah. Perkara ni telah dijawab oleh Al-Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar kata, dia kata sesungguhnya Urwah memang pernah mengambil hadis daripada Ummu Salamah. Malah perkara ini tidak mustahil kerana Urwah hidup satu zaman dengan Ummu Salamah selama 30 tahun dalam negeri yang sama. Jadi ini pandangan Al-Imam Bukhari. Al-Imam Ibn Hajar menunjukkan sebenarnya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ini adalah menepati syarat-syarat yang sahih, bahkan menepati syarat sahih yang tinggi. Sehingga kalau kita tengok dekat sini, bilangan hadis yang dikritik di dalam Sahih Bukhari adalah sangat sedikit ataupun lebih sedikit daripada yang dikritik daripada Al-Imam Muslim itu tadi. Mengapa Al-Bukhari yang paling sahih? Paling sahih kerana Al-Imam Bukhari mensyaratkan thubutul liqa', maknanya perawi mesti confirm jumpa antara satu dengan yang lain. Sedangkan Al-Imam Muslim memadai dengan mu'asarah, iaitu satu zaman sahaja. Satu zaman sahaja. Dah 10-10 dah. Yang ni tuan-puan boleh baca, yang 4-14 ni tak berapa sukar.
Saya sekadar ingin menggambarkan ada beberapa juga hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang dikritik, tetapi dia tidak menggugat dia punya kesahihannya. Cuma nak menggambarkan bagaimana para ulama memang meneliti tentang kesahihan ataupun tentang ketepatan hadis Sahih Bukhari. Sehinggalah kalau tuan-tuan pernah dengar Jonathan Brown, salah seorang pengkritik hadis ataupun pengkaji hadis di US, dia kajian PhD ni tentang bagaimana Sahih Bukhari ni dia canonized, maknanya bagaimana dia diterima pada kurun yang kelima, maknanya Bukhari meninggal pada kurun yang ketiga, bagaimana perkembangan daripada dia hanya dikenali di satu kawasan sehinggalah Sahih Bukhari ni diterima oleh seluruh dunia, berkembang ataupun bermula lebih kurang pada kurun yang kelima lah pada pandangan dia. Maknanya selepas daripada itu ulama sepakat inilah yang paling sahih selepas daripada Al-Quran. Ini yang saya ringkaskan juga sebagian. Okey. Ada yang kata sebagai contoh ulama-ulama Maghribi, Andalus menyatakan Sahih Bukhari lebih baik daripada Sahih Muslim. Tetapi ini alasan mereka lah, kerana Bukhari penyusunan Muslim lebih kemas. Kalau kita tengok nantilah lepas ni saya takut saya dah makan masa ni. Okey, ini kesimpulan saya ringkaskan. Latar belakang Bukhari menunjukkan latar belakang yang kukuh yang melahirkan karya yang boleh dirujuk sehingga hari ini. Bayangkan maknanya Bukhari meninggal dalam 256 macam tu. Sekarang ni dah 1400, dah 1200 tahun orang merujuk karya Bukhari ni, menunjukkan betapa banyak pahalanya dan betapa banyak juga sumbangan dia. Masya Allah tuan-tuan, maknanya kalau ikhlas macam tu, Allah Ta'ala pelihara karya ni sehingga hari ni kita baca. Kalau dalam dunia akademik, citation dia dah mungkin dah berjuta citation orang cite dia ni karya. Kemudian metodologi yang ketat macam saya sebutkan tadi, ada 5 syarat sahih yang ditepati. 5 syarat sahih ni diletakkan oleh ulama kemudian. Tetapi yang ni yang kita tengok menepati dengan apa yang dikeluarkan oleh Bukhari, iaitu sangat cermat dari aspek ittisal sanad-sanadnya bersambung, perawinya orang yang baik-baik, thiqah, maknanya orang yang menepati kriteria periwayatan hadis, kemudian perawinya dhabit, kuat ingatan, kemudian tidak ada keraguan di dalam hadis tersebut dan tidak ada kecacatan di dalam hadis tersebut. Beberapa metodologi beliau mestilah difahami oleh pelajar hadis, iaitu dengan riwayah bil makna, dia mengharuskan riwayat dengan makna. Dia mengulangi banyak hadis di dalam kitabnya, sama juga dengan perawi yang lain, penulis hadis yang lain. Hadis-hadisnya ada juga hadis-hadis yang dikritik. Wallahualam, saya kira cukup setakat cukup. Saudara Irfan, saya minta maaf makan masa sikit. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Sanusi atas perkongsian tentang kitab Sahih Bukhari.